الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Muka suara 39. Baik, sambung kitab Pelita Penuntut muka surat 39. Dan ahli dhalalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala musannif dan ahli dhalalah. Yaitu ahli dhalalah, mereka yang sesat. Dhalalah tu sesat. Yaitu ahli dhalalah, mereka yang sesat. Hairan mereka itu dan tercengang mereka itu. Mereka itu ahli dhalalah, heran, cengang dengan pandangan mereka itu. Pandangan mereka itu ahli dhalalah. Apa dia ahli dhalalah? Ahli yang sesat. Ramai dah ahli dhalalah. Sebutan mereka itu ramai. Kawan ni buat keluar pandangan begini, kawan tu buat keluar pandangan begitu. Dahlah pakai heran, pakai tercengang. Kerana apa? Kerana pandangan mereka itu ahli dhalalah, mengikut akal semata-mata. Tu pakai cengang. Kawan yang kata aku ni, kawan yang kata ni, tak sama. Pandangan, fatwa, hukum, apabila daripada akal semata-mata, maka tercengang, maka heran. Itu jangan sekali-kali kita ni jadi seperti ahli dhalalah yang nyatakan satu-satu pandangan ataupun hukum hakam syariat dengan guna akal. Dia ada dalil. Tak reti kita dalil Quran, dalil hadis, tak reti. Kita bukan ahli dia. Itu nak pegang kata-kata siapa? Pegang kata-kata ulama. Jadi itu dia ada sandaran dia. Jangan pegang perkataan kita sendiri. Takut itu daripada akal semata-mata, juga termasuk di dalam golongan ahli dhalalah. Baik. Hairan mereka itu dan tercengang mereka itu dengan pandangan mereka itu ahli dhalalah lah dhamir itu. Dan akal mereka itu menuntuti mereka itu. Mereka itu semua balik pada ahli dhalalah. Akal mereka itu menuntuti mereka itu ahli dhalalah akan sebenar daripada makhluk yang lemah. Apa dia? Menuntuti mereka itu ahli dhalalah akan sebenar daripada makhluk
Makhluk mana? Makhluk yang lemah. Dan iaitu akal. Secara ijmalnya, yakni mereka itu ahli dhalalah menggunakan akal semata-mata di atas suatu pandangan dan mengatakan pandangan mereka itu adalah yang sebenarnya. Oh, hak ni betul lah. Tu. Adapun ahli sunnah, dia tidak menggunakan akal semata-mata. Mereka berpandangan kaedah ilmu. Tu. Itu ahli sunnah jamaah. Itu siapakah ahli dhalalah? Selain daripada ahli sunnah wal jamaah. Dhalalah tu, ahli-ahli yang sesat. Baik, kerana bahawasanya akal itu tiada mendapat ia akal akan sekalian perkara-perkara. Tak boleh. Akal ni dia bukan boleh suluh sekalian perkara. Dia terhad. Berkaitan dengan hukum, akal tak lepas. Akal tak sampai. Seperti mati. Seperti mati. Tiada nampak ia akan sekalian perkara-perkara. Tak sakit pun mati. Kalau menggunakan akal, tengok orang tu sakit enggak teruk dah ni. Akal kata apa? Akal kata nak mati dah orang tu. Tapi ada juga orang yang tak sakit tiba-tiba mati. Tengah duduk sembahyang jadi tu imam mati. Orang tu nak pergi tahu nak akal, tak sampai akal. Itu contoh yang pertama, seperti mati. Begitu juga pandai dan bodoh. Bodoh tak ada dah. Mat tu. Mat tu bodoh tak ada dah. Tiba-tiba pandai. Dia kata apa? Nuakal tu tak boleh pi dah tu. Bodoh memang bodoh. Tak boleh pi dah. Tiba-tiba pandai. Itu contoh yang kedua. Nak khabarkan di sini akal tidak boleh menyuluh semua perkara. Tak boleh. Kerana semua perkara itu adalah di atas hukum Allah. Tambahan pula berkaitan dengan hukum hakam. Jangan menyatakan pandangan daripada akal sendiri. Boleh menyatakan pandangan, tetapi pandangan daripada alim ulama. Kerana alim ulama dia ambil daripada Al-Quran dan hadis, namakan istinbat hukum. Pegang perkataan alim ulama, tuan alim. Baik, maka didinding akan mereka itu ahli dhalalah. Dan lemah mereka itu ahli dhalalah. Didinding, lemah dan sesat mereka itu ahli dhalalah. Dan menyesat mereka itu ahli dhalalah. Dah sesat, lagi pula menyesatkan. Hak ni tak boleh, hak ni tak boleh. Saya sebut begitu lah. Sebut begitu, bagai rambang lah. Boleh faham lah siapa kat ahli dhalalah. Arab Saudi pun tak mau lah. Kan? Arab Saudi pun tak mau lah. Golongan-golongan yang menyesatkan orang. Kedah pun tak mau lah. Kedah pun tak mau lah. Tu pandangan akal tu. Hanu bina, hani bina. Waf'alul khair, perbuat olehmu apa yang mendatangkan kebaikan ataupun kebajikan. Tuhan suruh buat lah. Tak kira apa-apa.
Dengan menyalahi syarak sudah. Dengan menyalahi syarak. Jadi berdosa. Jadi perbuatan tu orang perbuatan hamba yang asi, yang maksiat. Tak boleh, bukan maksiat. Nak buat kebaikan, nak buat kebajikan. Al-Quran bersebut waf'alul khair, perbuat olehmu akan kebaikan, kebajikan. Buat. Baik. Sesat dan menyesatkan mereka itu bahaya. Baik sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Artinya, arti sabda Rasulullah SAW. Hadis ni kalau boleh tanya beberapa orang lagi, tanya beberapa orang yang pandai. Khodar yang saya dapat, ada setengah-setengah kitab dia tak tulis sabda Rasulullah. Dia hanya tulis man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dalam kitab ni kita jumpa sabda Rasulullah SAW, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi hadis ke perkataan ulama. Jadi kesamaran. Maka saya pun bertanya pada baba yang lubuk reba, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Hadis ke apakah? Dia tilik pi. Dia kata itu bukan hadis, itu adalah perkataan ulama, kalam ulama. Nak menyatakan kenal diri, kenal Tuhan. Itu di atas jalan ihtiyat, nak menyatakan sesuatu perkara hadis ataupun bukan, tanya orang yang lebih mengetahui lagi. Qadar yang saya dapat, ini adalah perkataan ulama. Baik, tanya lagi. Apapun kita ambil artinya dan juga maksud daripada man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Adapun di sini dinyatakan sabda Rasulullah SAW hadis. Artinya siapa-siapa yang kenal ia siapa-siapa akan dirinya, maka sesungguhnya kenal ia siapa-siapa akan Tuhannya. Kenal lagi diri. Kita ni buat syariat ni, nyatakan tentang syariat lah. Kenal diri ni bahawasanya kita itu makhluk, kita ini dijadikan daripada tidak ada kepada ada. Jadi itu tu kenal diri itu, siapakah yang menjadikan, yakni Tuhan. Maka ada yang menjadikan, maka sujud kita kepada orang yang menjadikan, yakni Allah. Memadalah pada tu. Ada orang ilmu tinggi, dia pun baca agak ni, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenal diri, kenal Tuhan kata. Itu dia. Lalah depa kata depa Tuhan. Itu melampau. Tu. Baik. Memadahlah kenal kita ni adalah makhluk. Daripada tidak ada kepada ada. Kalau perbuatan semuanya di atas perintahan Allah, sesuatu yang lagi akan datang tidak dapat diakalkan kerana kita adalah makhluk. Daripada tidak ada kepada ada, maka menunjukkan akal. Sesuatu yang lagi akan datang pun akal tidak boleh nampak, tak boleh suluh. Hak lagi akan datang, tak tahulah. Bahawasanya kita ni adalah makhluk hamba yang lemah. Kenal diri dia tu, diri dia lemah. Siapa yang tak lemah? Yang tak lemah Tuhan lah. Faqad arafa rabbahu. Maka sesungguhnya kenal akan Tuhannya. Habis, maka apabila kenal ia siapa-siapa, tak kira siapa, akan lemah dirinya tu. Kenal ia. Dah tahulah kita ni lemah.
kenal ia bahwasanya ia adalah makhluk, bahwasanya ia adalah hamba. Lemah tak? Lemah lah. Akal makhluk dah akal. Akal pun makhluk. Lemah dah akal. Lemah lah. Dan mengetahui ia siapa-siapa akan kuasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang jadikan akal. Allah Ta'ala yang jadikan sekalian pada diri hamba. Semua Allah Ta'ala bagi jadi. Allah Ta'ala yang jadikan pengetahuan pada akal. Menunjukkan akal itu terhad, tidak boleh inkishaf meratai tak. Kerana akal itu pun makhluk. Adapun ilmu Allah inkishaf meratai, tidak ada sesuatu pun yang menghalang daripada ilmu Tuhan. Baik, dan tiada berpegang ia siapa-siapa atas dirinya dan akalnya, bahkan tawakul ia atas Allah Ta'ala. Tawakal, serah kepada Tuhan lah. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat Allah Ta'ala redha. Mudah-mudahan apa yang aku nyatakan satu-satu pandangan adalah betul, kerana itu adalah pandangan daripada alim ulama. Alim ulama istinbat hukum daripada Al-Quran dan juga hadis, bukan daripada akal sendiri. Alai serah kepada Tuhan. Sudah. Oh, ini nyata satu-satu seolah-olah ia yang menyatakan, bukan daripada orang lain. Itu orang panggil ahli ad-dhalalah. Lagi, dan menuntut ia siapa-siapa daripadanya, daripada Allah Ta'ala. Tuntut juga dengan mana harap, tawakul dan harap daripada Allah akan yang sebenarnya. Situ akan yang sebenarnya. Apa-apa pandangan daripada Allah, yakni Al-Quran dan hadis. Tak erti kita Al-Quran hadis, baca erti. Masuk Al-Quran tak erti. Hari-hari kita baca Quran, tapi tak erti tu. Tak erti tu. Sebab kita tak mengaji tafsir Al-Quran, kita tak mengaji hadis. Cuma duk baca Al-Quran, duk baca hadis, tak mengaji. Orang panggil bab-bab istinbat hukum pada Al-Quran, bab-bab istinbat hukum pada hadis pun tak mengaji kau. Tapi duk baca Al-Quran, duk baca hadis. Itu faham dah Al-Quran, faham dah hadis, tak faham bagi bila. Itu sesuatu apa yang kita nyatakan daripada tu alim ulama, kerana mereka itu faham Al-Quran dan juga hadis. Itu adalah sandaran. Selamat kita. Itu dikatakan menuntut ia daripada Allah akan sebenarnya. Mudah-mudahan apa yang kita nyatakan bagai pandangan, mudah-mudahan Allah Ta'ala redha, tak jadi kesalahan. Bukan daripada akal sendiri, tetapi daripada alim ulama. Tu baru kita berasa kita ni lemah. Rasa kita ni lemah sebab kita ni tak reti masuk Al-Quran, masuk hadis, hukum-hukum dari Al-Quran dan juga hukum-hukum dari hadis. Tak reti tau. Tu kita duk baca, kita tak jawi, semuanya daripada Al-Quran, semuanya daripada Al-Hadis. Tu. Itu sebab kalau kita nyatakan arti dan makna, sama ke tak sama? Arti dan makna. Bahaya baca tafsir Al-Quran. Baca tafsir Al-Quran, lepas tu dia buat syarah. Dia syarah menggunakan akal dia. Bahaya. Dia ada arti dia. Sebalik itu dia ada makna dia pula. Tu. Jangan sekali-kali kita baca Al-Quran, kita nyatakan ini adalah tafsir Quran, lepas tu kita buat ceramah. Bahaya. Cukup bahaya. Takut dia lari kot lain kot.
Maksud dia nak pergi kot lain, kita menggunakan akal sendiri. Seolah-olah kita yang reti bab ni. Ceramah berapi. Tu. Itu sebab kalau orang yang bijak pandai, orang dengar orang baca tafsir, dia tahu dah, oh dia ni tak boleh baca tafsir. Oh dia ni boleh baca tafsir ni, kena jalan-jalan ilmu dia. Sebab dia boleh baca tafsir ni, tok-tok guru kan. Tok-tok alim dia. Tu. Tu ambil tafsir. Kalau boleh baca tafsir jalan lain, bolehlah baca tafsir yang lain. Dia ada ibu dia, ibu. Tafsir jalan lain, ibu. Lepas tu dia nak baca tafsir Nurul Ihsan, tak apa dah. Tak apa, tafsir Nurul Ihsan. Sebab dia dah baca tafsir jalan lain, tak usah. Baik. Kalau ni banyak ni zaman akhir ni banyak buat ceramah, tafsir dia buat ceramah. Baik, seterusnya takut bukan apa kita nyatakan, orang panggil takut apa yang kita khabarkan kepada manusia yang ramai menggunakan akal fikiran sendiri. Itu bahaya. Takut tergolong di dalam ahli dhalalah. Dah diri dia pun dah sesat, dia sesat orang lain pula. Tu. Pernah kan kita ngaji tafsir kan? Ngaji tafsir, lambat ngaji tafsir, nak habis sebaris tu pun puas. Sebaris, 2 baris puas, lambatlah. Dia kona kok ni, dia kona kok tu, mai kok mana. Lambat. Tafsir. Kalau itu jaga-jaga. Jaga-jaga. Jangan kita ini disesatkan. Baik, seterusnya. Dan siapa-siapa yang bertawakul, juga boleh kita kata bertawakal, samalah. Sebutan saja tawakal, tetapi sebutan yang betul tawakul. Wakala yuwakilu tawakulan. Tawakul. Dan siapa-siapa yang bertawakul ia atas Allah Ta'ala, maka iaitu memadai akan dia. Memadai, cukup padan akan dia. Memadai, cukup padan akan dia. Qadar yang Allah Ta'ala bagi ia faham, memadai. Kerana ia bertawakul kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Maksudnya menuntut ilmu, menuntut faham, kerana ilmu, faham daripada Allah. Allah beri faham qadar mana? Qadar itu memadai akan dia, memadai. Ngaji sama-sama ngaji, tapi dia tu lebih faham ni. Hak kita ni faham sikit, ada hak tak faham langsung apa. Tu. Nampak cara tu faham dah, tapi tak faham. Kawan tu nampak cara macam tak faham, tapi faham lebih dia. Tu. Dan siapa-siapa yang bertawakul ia atas Allah Ta'ala, maka iaitu memadai akan dia. Itu kita tuntut ilmu, kita tuntut faham. Ilmu daripada siapa? Faham daripada siapa? Daripada Allah. Qadar mana yang kita dapat? Memadai akan dia. Cukup padan lah. Itu tak sama kita ni. Itu kena tuntut faham. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Itu doa Nabi kan? Doa Nabi. Nabi pun tuntut faham lagi. Tak tambah lagi ilmu. Tambah lagi faham. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Tambah ilmu ya Allah. Ilmu akan ilmu. Rezeki ku olehmu ya Allah. Akan aku. Akan faham. Itu faham tu pun rezeki daripada Tuhan. Tuntut, minta lah. Dan memberi petunjuk ia ya Allah akan dia, akan siapa-siapa kepada jalan yang betul. Tu. Kalau bersungguh-sungguh kita mencari redha Allah, untuk ilmu bukan yang lain kerana nak beramal saja,
Jalan betul tu, jalan betul lah nak beramal, bukan nak berdebat, bukan nak syarah, bukan nak kira siapa betul, siapa salah. Nak amal ya. Dan memberi petunjuk ya Allah akan dia kepada jalan yang betul bagi siapa-siapa yang bersungguh-sungguh di jalan ilmu, menuntut faham, menuntut ilmu supaya mudah ia buat amal ibadat, supaya tidak lari i'tiqadnya. Jadikan i'tiqadnya, orang panggil i'tiqad yang jazam, pegang betul-betul. Jangan jadi daun lalang. Daun lalang angin mai ke ni ikut tu, angin mai tu ikut ni. Pi mai penin. Kita mengaji pegang betul-betul. Aku ngaji aku tu. Hampa cerita apa guna apa aku tak mau lah. Aku pegang aku ngaji ya. Mudah kan? Jangan duk ada tu kau. Oh, aku tak apa reti tu. Lama ni aku buat ni silap lah. Salah lah mengaji tu. Pegang betul-betul. Tak kira apa-apa bab pun. Baik, dan siapa-siapa yang ada baginya siapa-siapa harta, maka jangan penyayang ia. Maka jangan penyayang ia. Kerana apa? Kerana apa? Dilarang jangan sayang harta. Kerana harta pun Allah Ta'ala yang bagi. Tu nak buat apa harta? Guna pada jalan Allah. Apa dia jalan Allah? Menuntut ilmu, beli kitab. Tu. Biar penuhlah rumah. Biar penuhlah rumah. Ni dalam rumah penuh apa? Penuh metro. Surat khabar metro. Tu. Tu. Kalau tu contohlah. Pesanan apa? Ustaz Mat lama mengaji dulu Ustaz Mat dia kata hampa reti ke tak reti beli. Lama-lama ni training juga nak buka. Training juga nak buka. Bila tak ada memang tak buka. Bila ada lama-lama training juga nak buka. Betul juga. Habis. Itu guna harta pada jalan Allah. Cara umum lah saya sebut pada jalan Allah. Banyak jalan lah. Sebut jalan kebaikan dalam memberi manfaat akhirat. Boleh belaka. Baik, sedikit lagi dan sayugia bahawa berlindung ia siapa-siapa dengan Allah Ta'ala daripada penyayang. Ini penyayang harta. Minta lindung. Supaya tidak jadikan kita ni orang yang bakhil. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ayyuda'un adawa'un minal bukhli. Artinya di manakah lagi penyakit yang terlebih bersangatan daripada penyayang. La'ala sawab, yakni bakhil. Perkataan penyayang ni maksudnya bakhil. Muafakat dengan perkataan minal bukhli, bakhil. Di manakah lagi penyakit? Ada tak lagi penyakit yang terlebih bersangatan? Ada tak penyakit lebih lagi daripada bakhil? Ada tak? Tu. Tak ada dah penyakit yang paling penyakit ni bakhil. Dan adalah bapa Syekhul Imam Al-Ajali Syamsul A'immatul Halwani. Imam Al-Ajali Syamsul A'immah Al-Halwani, gelarannya Al-Halwani. Sebab dia jual apa? Dia jual manisan-manisan Halwani tu. Papa ia. Papa ia. Menjual ia. Bapa Syekh Imam Al-Ajali dia jual apa? Akan halawa. Manisan-manisan. Kalau orang pergi di Arab ni halawa. Manisan.
dan memberi ia bapa Syekh tadi akan fuqaha tuk fiqh, tuk alim fiqh. Tuk alim fiqh ni umum lah, nama fiqh ni orang panggil satu ilmu yang besar, merangkumi semua ilmu. Maksudnya alim sungguh lah. Tuk fakih, tuk fakih tu, orang panggil tuk fakih. Masuk dalam tu tauhid, tasawuf, masuk semualah. Tu fuqaha. Memberi ia bapa Syekh akan fuqaha daripada halawa bagi. Dan berkata ia bapa Syekh tadi, berdoa oleh kamu bagi anakku. Biar dia apa-apa tak apa. Dia apa-apa tak apa. Dia bagi makanan pada Tok Syekh ni, Tok Alim ni. Apa dia suruh? Berdoa oleh kamu bagi anakku. Doa apa? Bagi anakku ni alim. Baik-baik lah. Maka dengan berkat kemurahannya memberi bapa Syekh tadi akan fuqaha, memberi akan halawat manisan dan i'tiqadnya pegang sungguh, pegang bahawasanya Allah Ta'ala lah yang memberi apa-apa sesuatu sekalipun. Mudah-mudahan daripada doa-doa Tok Syekh, Tok Alim, Tok Fakih tu Allah Ta'ala terima. Dia suruh lepas tu doa. Tu. Dia yakin sungguh i'tiqad dia kemas. Dan kasih sayangnya bapa Syekh tadi dan merendah diri mencapailah anaknya akan barang yang ia mencapaikan, apa yang ia hajat, apa yang berkendak terhadap anaknya. Nak bagi anak jadi apa ni? Nak bagi anaknya jadi tuan alim lah. Dia suruh doa, tolong doa. Jumpa tuan alim, tolong doa anak dia begini. Tu berkat tu, berkat doa, berkat kemurahan dia memberi, walaupun sanggup dirinya itu jadi papa, dia bagi saja, tak bayar papa tak apa, tapi hasil dia yang lagi akan datang Allah Ta'ala bagi kepada anaknya jadi orang panggil imam yang besar. Itu al-imam al-ajali syamsul a'immah. Tu besar lah. Sebut kata dia ada al-imam besar tu. Kita ni apa? Kita ni makmum kan tu. Makmum kan turun ya. Imam ni depan lah. Tok Syekh lah, Tok Alim lah. Habis. Kemudian kata tanda kata dan sayuga pula bahawa membeli oleh penuntut ilmu itu akan kita lagi akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alina futuhal arifin fatina fid din wa biman kita ma'al sanata wa nuzuma ta'ala samawati wal ard. Alhamdulillah rabbil alamin.